Alam kita, nadi kita. Hai, saya Siti Saleha dan saya kini berada di Tip of Borneo atau lebih terkenal dengan julukan Tanduk Sabah yang terletak di daerah Kudat, Sabah. Dan, jom-jom kat sini, ikut. Dekat belakang saya ni adalah pertemuan dua laut iaitu Laut Cina Selatan dan Laut Sulu. Menurut PBB, perubahan iklim bakal mengakibatkan kehilangan kekal terhadap alam sekitar sekaligus memberi kesan kepada kehidupan flora dan fauna. Dan laut juga tidak terkecuali dalam memberi impak kepada rantaian hidupan liar ini, kesan pelepasan karbon yang tidak terkawal. Penyu antara spesies hidupan laut yang tersenarai sebagai spesies yang terancam dan kini melalui fasa kepupusan. Kesedaran akan masalah global ini telah membawa saya ke Kudat untuk bertemu dengan insan yang mempunyai semangat murni dalam pemulihan spesies reptilia laut ini. Jauh lagi ke Uncle Roger? Kita sesat. Tak tahu hala tuju kita ke mana. Lain dah tak ada dah ni. Roland. Hello Mr. Roland. Hai. Kita berjumpa akhirnya. Ya. Okey, ni first time I masuk dalam hatchery ke dalam panggil? Ya, ini yang kita panggil pusat penetasan kami. Pusat penetasan. Ya. Saya akan terangkan kenapa dia ada di sini. Okey, di dalam ni kan dia ada telur penyu di dalam. Jumlah dia itu bergantung kepada mamak penyu yang sehat. Dia akan boleh produce sampai ke 150. Apa yang berlaku sebenarnya di sini? Okey, saya coba terangkan satu persatu lah. Okey, yang ini nih kan tujuan dia untuk menghalang bila anak penyu dia bila sudah naik dia tidak akan berkeliaran dengan di dalam hatchery lah. So inilah kegunaan dia. Betul. So dan ini pula kita nampak yang ini kami panggil di sini dia punya surat beranak. So kalau kita faham dia punya nombor-nombor perkataan di sini ni kan 103 telur. Ya betul ya. Dan ini dia tarikh dia dijumpai. Lepas tu nombor sarang dia ke berapa dan HB ni dia punya spesies lah. Okay. Dan ni dijumpai oleh siapa? Selepas kita jumpai dia akan memakan masa dalam 55 hari hingga ke 60 hari untuk dia menetas lah. Kalau musim panas, kita panggil dia di sini musim kemarau lah. So dia akan cepat menetas dan dia akan mempengaruhi jantina dia. Maksud dia ni kalau majority jantina apa? Kalau dia panas, bermakna dia lebih banyak kepada female. Okey. Kalau kita balik kepada suhu yang sejuk, dia akan lambat menetas dan dia akan menyebabkan banyak male. Selepas dia menetas dan naik ke permukaan, sebenarnya kita mesti lepaskan dia immediate. Tapi memandangkan kita memastikan anak penyu itu selamat, kita akan bantu dia sampai ke gigi air dan hanya boleh dilepaskan waktu malam supaya dia kami cakap di sini kalis kepada pemburu-pemburu
lautan. Kami cakap ni apa? Nature predator. Saya percaya perubahan iklim ni salah satu ancaman kepada penyu, di mana bila berlaku erosion di tepi pantai, dia pasti mama penyu ni akan beralih ke satu tempat. Dia tak rasa selamat. Ya, memang dia tidak akan selamat sudah, sebab dia persarangan dia itu sudah dirosakkan. Ya, berkenaan dengan apa itu yang kita cakap dengan perubahan iklim. Dalam satu tahun macam ada 1 hingga 2 kali berlaku. Jika anda membayangkan turtle conservation ni selalunya melepasi jutaan ringgit, bukan di sini. Pengalaman saya meredah kudat Sabah ini mengambil masa selama 5 jam from KK dengan komunikasi yang terhad. Sometimes tak ada line pun. Jauh ke pendalaman untuk bertemu dengan Roland, seorang yang mengambil berat tentang tanggungjawab dia towards turtles, penyu dan tanggungjawab dia kepada alam sekitar. So it's not all about money, dan ia memberi kesedaran kepada saya, dan I think it should have awareness to all of us untuk jadi lebih bertanggungjawab kepada alam sekitar dan juga masa depan kita. I assume diorang happy, diorang menyanyi tak? Bukan, diorang tengah stress ni. Ungka atau gibbon merupakan primate yang terpantas di dunia. Dan kita bertuah sebab di Malaysia kita ada 5 spesies ungka yang kebanyakannya boleh menyanyi di dalam hutan. Namun jumlah ungka mengalami fasa kepupusan akibat pemerdagangan dan kehancuran alam. Dan sehingga kini kita tak tahu berapa banyak lagi jumlah ungka yang berbaki di negara Malaysia. Dan kajian terakhir dibuat ialah 40 tahun yang lalu. Dan kita sedar tiada kajian lanjutan mengenai statistik kini. Di sebalik keresahan itu, wujudlah sebuah organisasi yang dianggotai oleh volunteers pencinta alam bagi membantu kerajaan dalam projek pemuliharaan ungka ini. Dan saya kini berada di Raut Pahang untuk kembangkan lagi pengetahuan saya mengenai binatang terancam ini. So, before that, let me introduce you to the volunteers. Hi, I'm Sally. I'm Yola. Yola, and you? Tina, nice to meet you. And where are you guys from? We're from France. Yeah. Jauh to all the way from France. Well done. I want to see what you guys are up to here. Can you show me around? Sure, let's go. Do it. Cute shirts, girls. Here is our quarantine zone. So the quarantine is here for the first few months when they arrive, because we don't know what kind of disease they can have or what kind of problem they can have. So we put them in quarantine. They are more than 100 meters away from the others, but we want them to still have a visual contact so they can learn. Moving them from quarantine required us to intervene. We have to go there and trap them in a transport cage to then release them in another enclosure. So we need them to be mentally more stable, the more stable as possible, to do that without traumatizing them again. So the enclosure is made to be as replicative as possible from the wild. So we've put platform on the corners, up corners, so when it's time to sleep, they know they have to climb. Because in the wild, in the wild, they will go up on the canopy to sleep. So we try to mimic that. Does that mean that they're happy? No, there's bit stress. What we can do to make them less stressed is just to get here. So they perceive us as very small individual and we're less scary to them.
Is that why? Yeah. I assume diorang happy, diorang menyanyi tak? Bukan, diorang tengah stress ni sebab diorang ada pelawat. Yeah. So saya kini berada bersama Bam, pengasas Pusat Pemeliharaan Gibbons di Raub Pahang. So boleh ceritakan sedikit tentang Pusat Pemeliharaan ini dan berapa lama dah ditubuhkan di sini? Okay, pusat pemeliharaan ni dinamakan Malaya Gibbon Rehabilitation Project. So pusat ni dah beroperasi selama 10 tahun. Kita baru sahaja pindah ke tanah yang baru ni yang diberikan oleh kerajaan negeri for almost 4 months sekarang. Kita juga ada projek kedua di Sabah, iaitu dinamakan Borneo Gibbon Rehabilitation Center. Yang itu dah ditubuhkan belum? Dah ditubuhkan. Baru Januari tahun ni. Okay. Dan dua-dua projek ni beroperasi di bawah Gibbon Conservation Society. Kita ada 14 ekor ungka. Kita rehabilitate 2 spesies, which is ungka tangan putih dan ungka tangan hitam. Gibbons selalu dianggap sebagai forgotten apes, mawas yang selalu dilupakan, because dekat Malaysia kita ada 2 spesies mawas, orangutan dan gibbons, dan kebanyakan orang akan lebih tertumpu bajet research kepada orangutan. So gibbons, last research yang dibuat adalah 40 tahun yang lalu. Why is that? Why is it so long ago? Because people don't see them as important as orangutan. Padahal yang membezakan gibbons dengan orangutan adalah 1% DNA. Orangutan ada 97% DNA sharing dengan human DNA, and gibbons just 96%. And you see like a lot of people are like petting, maybe tak tahu pengetahuan kan, to illegal petting. Tapi mungkin adakah diorang tak tahu binatang tu actually terancam, or diorang tengok comel and then like, okay, I'm just gonna pet it. Sometimes I cannot blame them 100% because they're animal lover kan. Cuma it's just an advice lah for animal lovers out there, siapa yang betul-betul mencintakan haiwan. Sebenarnya one thing yang you boleh buat before you pet an animal atau beli haiwan tu, you do research dulu. Baca pasal mereka, pasal apa ni, dia punya diet, dia punya habitat dan sebagainya. Di pusat rehabilitasi ni kita cuba untuk mimic as much as we can dia punya wild behaviour and wild diet. So di sini minimum 7 jenis makanan, pagi dan petang, dan in between tu kita bagi dia aktiviti pengayaan otak, enrichment, untuk stimulate otak dia. Sebab kebanyakan gibbons atau ungka yang ada kat sini, dia mempunyai masalah mental kerana dia dah terlalu lama disimpan sebagai haiwan peliharaan kan. Jadi dia dah tak ada motivasi untuk hidup, dia dah start sakitkan diri dia sendiri, dia dah tak nak makan. So program ni, projek ni lebih kepada untuk membantu individual needs dan cuba untuk rewild them balik lah, satu sekor-sekor. Tempoh tu kita tak ada timeline yang tetap. Dia terpulang dengan bagaimana traumanya setiap individu tu. Kadang-kadang ada yang ambil masa 5 tahun, ada yang boleh pergi ke 15 tahun. Terpulang dengan berapa teruknya trauma yang dia ada. And we are so happy juga. InsyaAllah awal tahun depan kita akan melepaskan satu keluarga ungka. Which is the first one, sebab sebelum ni tak pernah lagi kan? The first one, and it's the first born in Malaysia punya rehabilitation center. We are really proud to say that, and hopefully by next year kita akan mencipta sejarah barulah untuk wildlife conservation di Malaysia. Kita semua memainkan peranan dalam projek pemeliharaan ungka. Jika anda ternampak ungka di lokasi anda, cepat-cepat hantar gambar atau kenal sesiapa yang simpan haiwan terancam ini sebagai pets. Itu salah sebenarnya. Jadi kalau boleh, hantar details kepada persatuan, because these small efforts can make a huge change. Dan semuanya bermula dengan rasa tanggungjawab kepada ekologi biodiversity alam. Selamatkan ungka kita! Apakah Malaysia tanpa harimaunya? Gagahkah Pertiwi tanpa belangnya? Harimau Malaya, gah pada nama, tapi bukan bilangannya. Kini hanya tinggal lebih kurang 150 ekor harimau. Dan jumlah yang membimbangkan ini telah mempercepatkan pelbagai pelan dan inisiatif oleh pihak Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim
bagi menyelamatkan spesies fauna kesayangan ini daripada terus melalui kepupusan. Saya kini berada di Lancang, Pahang untuk mendekati sebuah pusat rehabilitasi untuk mendapatkan lebih info. Okey, so pagi ini saya berada di Pusat Konservasi Harimau Melaya bersama Encik Saad Yaakob. Mungkin boleh kongsikan dah berapa lama dah pusat konservasi ini ditubuhkan? Pusat Konservasi Harimau Melaya ni kita mula masuk 1 Februari 2022 dan harimau masuk ke pusat ni pada 25 hingga 28 bulan Februari itu juga pada tahun 2022. Oh, okey. Dari segi isu kepupusan harimau Melaya, kan apa yang jadi punca utama kepupusan ini? Siapa yang patut dipersalahkan sebenarnya? Kalau kita tengok daripada survey yang kita buat Jabatan Penelitian daripada 2016 sampai 2022 National Tiger Survey, kita tengok jumlah tu kurang daripada 150 ekor. Maksudnya kepupusan tu boleh terjadi bila-bila masa saja kalau kita tak ambil tindakan drastik lah. Dia punya kepupusan tu sebab-sebab utama dia adalah daripada guna tanah lah. Guna tanah maksudnya kita keperluan manusia, kita buat pembangunan mungkin peladangan apa begitu dan menyebabkan kawasan habitat harimau ni, habitat asal dia tu mengecil. Jadi ada juga harimau ni yang terpisah. Maksudnya di hutan-hutan kecil dan dia terpisah. Mungkin satu kelompok hutan tu ada harimau tapi satu jantina aja. Mungkin betina saja atau jantan saja. Masa tu dia tak membiak. Mungkin dia cuba cross jalan ataupun kawasan tu, kawasan pembinaan tu. Kadang-kadang kalau dia cross jalan tu dia boleh kena langgar pula. Betul. Dia ada jadi rock kill tu pun salah satu punca dia juga. Dan bila hutan kita ni mengecil, makanan dia tadi babi hutan dengan rusa pun berkurang dan boleh menyebabkan kepupusan dia juga. Baiklah, terima kasih Encik Saad. Okey, kita nak masuk kan? Boleh. Boleh jumpatan? Ya. Jumpatan, jumpa siapa? Jumpatan, jumpa bihai. Kita ada dan apa yang John. paling John. Spot. Dan kita ada Bayu. Okey, jom. Let's go. So dia punya incharge ni Cik Saad. Jadi yang pertama kita aktiviti kita babi. Jadi kita gantung daging ke. Apa tak daun kemahang kan? Jadi kita nak sembunyikan benda tu. Jadi kalau dia sembunyi pun dia ada perlu buat tu lah. Agak baik. Jadi babi kita bergambar tu dekat. Tapi tak pegang jari tu aja. Ayam tu. Oh. Kepada yang ni lah, babi, kambing, kucing. Babi tu masuk balik dalam ni. Dia pergi kerja masuk balik dalam ni. Babi tu pandai. So maybe boleh tolong kongsikan apakah dasar dan pelan terkini kerajaan di bawah pentadbiran YB dalam menangani isu kepupusan nemi harimau dan binatang-binatang lain. Kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif dan antaranya kerajaan berpegang bahawa perlu ada beberapa extraordinary actions yang perlu diambil oleh pihak kerajaan bagi memastikan populasi harimau Malaya kita dapat kita kembalikan
kepada satu tahap yang lebih baik. Sekarang anggarannya ialah sekitar 150 ekor sahaja. Jadi antara langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan ialah adanya National Tiger Task Force yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat PM, di mana kita menyelaraskan tindakan-tindakan bersama agensi-agensi di peringkat kerajaan persekutuan dan juga negeri-negeri di dalam Tiger Range, contohnya negeri Pahang, Kelantan, Perak, Kedah dan sebagainya yang ada populasi harimau Malaya. Pihak kerajaan juga sedang melihat bagaimana misalnya skim ataupun sistem akreditasi yang ada, Conservation Assured Tiger Standards. Kita telah dapat pengiktirafan di Royal Belum di negeri Perak, dan itu merupakan satu-satunya lokasi di Asia Tenggara yang dapat pengiktirafan tersebut, yang mana mereka telah sampai satu piawai minimum dalam usaha untuk memelihara harimau Malaya yang ada di dalam negara kita. Kerajaan juga telah ambil satu pendekatan yang kreatif yang telah mendapat pengiktirafan antarabangsa, yang mana kita mengguna veteran-veteran angkatan tentera, veteran polis diraja Malaysia, komuniti orang asli dan juga masyarakat setempat, yang mana menerusi ranger community sebelum kita bermula dengan 1,000, 1,500 dan akan datang ni akan menjadi 2,000 orang di seluruh negara, termasuk 1,500 di Semenanjung, yang mana kita ambil mereka ini untuk membantu kita menguatkuasakan undang-undang dan juga memastikan populasi harimau Malaya ini terjaga. Dan kerajaan juga menyalurkan wang kepada kerajaan-kerajaan negeri untuk memelihara kawasan hutan, apa yang dipanggil Ecological Fiscal Transfer EFT. Pada tahun, kalau 2 tahun lepas jumlahnya hanyalah 70 juta ringgit setahun. Pada tahun ini dinaikkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada 150 juta ringgit, dan tahun akan datang 200 juta. Sememangnya kita perlu satu pendekatan yang menyeluruh, apa yang dipanggil whole of nation approach lah. Kalau kita nak menangani isu ini, dia banyak berkaitan dengan soal pemeliharaan habitat. Satu lagi langkah juga yang kita telah ambil ialah memandangkan, sebagaimana saya sebut, nama julukan pasukan bola sepak kebangsaan kita ialah Harimau Malaya. Maka kita telah ada satu MOU dengan antara pihak Perkhidmatan dan pihak FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia. Setiap tiket yang dijual oleh FAM, RM1 akan pergi kepada usaha pemeliharaan. Jadi sambil tengok bola boleh juga menyumbang kepada usaha-usaha pemeliharaan harimau. Give back to. Betul. Baiklah, terima kasih YB. Okey, sama. Pelan pemeliharaan binatang terancam menjadi fokus Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim bagi memastikan ekologi haiwan terjamin. Pelbagai perancangan telah disusun rapi oleh pelbagai pihak bagi mewujudkan kembali stabiliti alam yang konsisten. Kita pun boleh berbakti dalam perjuangan ini. Dari minat ke hobi eksotik yang berskala kecil ni pun boleh membantu dalam survival spesies binatang. Seperti kumpulan pemerhati burung Sabah ini yang saya akan jumpa sekejap je lagi. Dengan cara apakah yang mereka boleh berbakti kepada alam? Jom kita tanya. So, di tangan saya adalah buku-buku yang dihasilkan oleh Kelab Pemerhati Burung di Sabah. Dan bersama saya sekarang ni, hello Mr. Ron. He is the president of the club. Apakah fungsi kelab ini? Salah satu objektif associations ni ialah untuk memperkenalkan burung-burung yang terdapat di Borneo, especially di Sabah. Kat sini apa yang kita boleh tengok, apa yang kita boleh lihat? Salah satu yang hanya terdapat di Borneo, Pulau Borneo ialah Daskimunia. Daskimunia. Daskimunia tu bila kita cakap, kalau yang bukan pemerhati burung, cakap pipit, burung pipit. Actually burung pipit. Tu saya tahu, burung pipit. Okay. Tapi bagi bird watchers, pipit tu yang besar, bukan yang kecil itu. Okay. Yang kecil itu kena panggil munia. So Daskimunia hanya terdapat di Kepulauan Borneo. We started at 2007. Okay. Until now.
and we started just as a hope, like photography. You know, we bought a camera, DSLR. and Jadi then minat lah. Minat. Dan minat itu secara tidak langsung mencipta cinta kepada alam sekitar, kepada burung. True. Goes back to nature. Betul. Sebab bila kita tengok burung, bukan saya tengok burung, tapi kita menikmati alam sekitar kita. Perubahan dalam sejak 2007 tu sampai sekarang, kami nampak burung kekurangan. Yes. Especially tempat yang habitat jadi kacau. Jadi kami nampak spesies itu berkurangan. Ya, adakah itu faktor perubahan iklim juga? Let's say magpie robin, oriental magpie robin. Dulu kat lowland, tapi sekarang kalau pergi Kinabalu Park tu dalam 1,500, 1,800 ASL, boleh nampak sudah burung-burung yang di lowland birds ni. Okay. So I think that's because of kita punya cuaca. Ya. Bila kita pergi memerhatikan burung, kita lihat habitat ataupun kawasan tu seperti macam kawasan terpasuk ni. Dulu ni semua sawah padi. Semua sawah padi, orang bergiatkan sawah padi. Tapi lama-lama banyak jadi berluka. Sebab mungkin pengusahaan padi ini ekonominya tak bagus. We lost a lot of habitat as well. Terutama di hutan-hutan simpan. Jom tengok burung. Macam mana ni? Macam mana nak operate benda ni? Sekali I beli, sekejap lagi. Okay. There's no bird there. Yeah. We find bird first. We find bird first. Episod kali ini kita belajar kepentingan hidupan liar dalam kestabilan biodiversiti alam. Dari penyu di Kudat, ungka di Rauk dan kini gajah dan harimau di Pahang cukup memberikan kita kefahaman betapa pentingnya peranan polisi dan juga dasar dalam pemeliharaan ini. Bukan salah binatang itu pupus. Ia berpunca dari kita, manusia, dan yang layak untuk membetulkan segalanya juga ialah kita. Kita sama-sama saling memerlukan. Sebab tanpa satu komponen, tempanglah segalanya. Jadi apa lagi? Nadi kita, alam kita.